Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan yang baik, yang berpanjangan insya-Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat dirikan salat fardu maghrib alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan lagi pengajian tafsir Al-Quran, sambungan daripada surah Al-Balad. Insya-Allah kita akan bicarakan beberapa amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah ini agar dijadikan sebagai salah satu kebajikan kita, ya. Sebenarnya perkara-perkara ni insya-Allah kita pernah lakukannya. Cuma bila mana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menganjurkan perbuatan itu, amalan itu kepada kita, maka kita lakukan kerana menuntut perintah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di dalam surah Al-Balad ada 20 ayat saja. Saya mulakan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya surah Al-Balad
yang memiliki 20 ayat saja. Insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah iaitu daripada ayat yang ke-11 insya-Allah. Saya bacakan terjemahannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Falaqtahamal aqabah. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, yakni merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebelum Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu beberapa nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Apa dia? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami yang telah jadikan bagi kamu dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Dan Allah kurniakan lisan, lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Hingga dengan mata kita dapat melihat. Dan itu nikmat. Dan dengan lidah dan bibir dapat kita berkata-kata, dapat kita bercakap, dapat kita berkomunikasi. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Setelah Allah ingatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lalu Allah menyebut bahawa ramai manusia yang tidak mahu berusaha, yang tidak mahu bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalaulah kita boleh habiskan sepanjang hari kita, sepanjang hayat kita dalam keadaan beribadah kepada Allah setiap masa, kalau kita nak bayar dengan nikmat mata saja, tak terbayar. Tak terbayar. Kerana besar sekali nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita hanya akan dapat rasakan hebat nikmat penglihatan, hebat nikmat mata apabila kita dengar kisah ataupun kita lihat sendiri mereka yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penglihatan. Contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dengar tentang orang yang rabun, ya, contohlah rabun, ya, dan perlukan kepada cermin mata. Bila tak ada cermin mata, ya, kalau rabun yang kuat sampai tak boleh berjalan, tak nampak jalan. Kata, dahsyatnya kamu macam tu sekali ke? Masya Allah. Bila tak pakai cermin mata nak cari barang tak jumpa, kita kata iya ke? Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila kita nampak kan, kata, oh, kapet dekat sini cantik warna biru dengan kuning. Ada orang kata, ya ke? Ya, ada rabun warna, dia tak boleh bezakan, Masya Allah, warna. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita yang nampak warna kuning, warna biru, warna hijau, Masya Allah, rupanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana mungkin yang saya pernah sebutkan sebelum ni, guru saya berkata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala cabut saja nikmat penglihatan daripada kita, sedangkan kita berada di sini sekarang, takkan sampai rumah. Tak boleh sampai rumah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun kita tahu rumah kita kat sana kan, dan kita tahulah jarak dia berapa jauh, cuba kita ikat mata kita, sampai tak sampai. Tetap daripada sana kita menghala ke tempat yang lain. Masya Allah. Sebab tu para ulama sebutkan begitu besar sekali nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka janganlah kita kufuri nikmat tersebut dengan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Nak sebutkan bahawa ada panca indera lain ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan, Allah bagi hati pada kita, dan setiap satu nikmat itu akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebut bahawa dengan panca indera kita boleh dapat ilmu. Ya, dengan mata kita boleh membaca, ya, kita boleh datang masjid, ya. Kemudian bila mana kita ada pendengaran, kita boleh belajar juga, ya. Kita boleh mendengar, ya. Kita boleh, kalau kita nak baca Al-Quran pun kita kena tengok, ya. Bila kita dengar bacaan guru, kita dengar, masya-Allah. Nikmat-nikmat boleh kita lakukan, boleh kita gunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkanlah bahawa Allah yang ciptakannya, Allah yang jadikannya untuk kita. Jadi peranan kita syukur kepada Allah dengan cara melakukan ataupun menggunakan nikmat-nikmat itu dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita dah cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut falaqtahamal aqabah. Dengan ada nikmat yang macam-macam tu, ramai pula manusia yang tidak mahu merempuh masuk mengerjakan amalan-amalan yang tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat ada, sihat alhamdulillah, ada tenaga, ada kekuatan, ada harta alhamdulillah, ya, kita dah ada. Tetapi kadang-kadang kita tidak mahu menggunakan nikmat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wama adraka mal aqabah, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia amalan-amalan yang tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dekat sini ada para ulama menyebutkan tentang ayat ini. Pertama sekali tentang iqtahama, ya, falaqtahama, maksudnya orang yang kena berani, orang yang kena sungguh-sungguh, ya, dalam melakukan kebaikan. Antaranya yang akan disebutkan amalan-amalan ini adalah dengan infak, ya, dengan infak. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ali Al-Shanqiti dia kata apa? Berdasarkan kepada ayat ni, orang yang boleh infak, kan, kita nampak dia pemurah, kan, kita nampak dia rajin bersedekah, di dalam dirinya ada keberanian. Dalam diri dia ada berani. Nanti kita ceritakan. Kerana disebutkan bahawa pemurah dengan berani dia tak boleh dipisahkan. Nanti kita sebutlah berani yang macam mana. Sedangkan sebalik, lawan kepada pemurah adalah bakhil. Dan bila dia bakhil, dia takkan berani. Orang yang bakhil, dia akan ada satu lagi sifat, iaitu dia penakut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Syekh Muhammad Ali Al-Shanqiti dia kata pasangan kepada pemurah adalah berani, pasangan kepada bakhil adalah penakut, takut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang kita fikir apa kaitan antara pemurah dengan berani? Apa kaitan bakhil dengan penakut? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok amalan-amalan dia dulu. Apa amalan-amalan dia? Amalan yang dikatakan orang susah nak buat. Kenapa orang susah nak buat? Kenapa orang tak nak ambil jalan itu dan buat amalan-amalan itu? Yang pertama, fakku raqabah. Fakku raqabah berarti memerdekakan hamba. Nak merdekakan hamba, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perlukan kepada duit. Kita nak lepaskan, nak merdekakan seorang hamba, kita nak beli dia, nak ubah status dia daripada hamba kepada merdeka, kena beli dia, ya, kemudian kita bebaskan dia. Kemudian au it'amu fi yaumin dhi masghabah, ataupun memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan.
bagi makan. Infak juga, kena bagi duit juga. Kemudian yatiman dza maqrabah, dan juga dia menyara anak-anak yatim daripada kalangan kaum kerabat dia. Kemudian au miskinan dza matrabah, atau kepada orang-orang miskin yang terlantar di atas tanah. Orang miskin, orang susah, dia bantu. Masya-Allah. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada empat amalan, dan ada beberapa golongan. 4 golongan ini, pertama hamba. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang dalam kelaparan. Yang ketiga adalah orang-orang anak-anak yatim. Yang keempat orang-orang miskin. Kalau kita tengok 4 golongan ni, mereka semua perlukan bantuan. Mereka semua perlukan bantuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kelebihan kepada kita, maka kita berinfak kepada mereka, kita bantu mereka. Baik, berbalik kepada kata-kata tadi, kata-kata Syekh Muhammad Ali Asy-Syanqiti, orang yang pemurah ni, dia berani yang macam mana? Dia berani dalam jiwa, di dalam hati dia, tak apa, saya infak, ya. Walaupun secara zahirnya, bila dia keluar duit dia contoh pada waktu dulu dia merdekakan hamba, habis dinar-dinar dia, ya. Bila dia nampak orang kelaparan, dia keluarkan duit, dia beli makanan, dia bagi, keluar duit dia. Dia nampak ada anak-anak yatim perlukan baju sekolah, perlu kasut sekolah, dia keluar duit, dia bagi, keluar lagi duit dia, keluar lagi duit dia, ya. Kemudian dia nampak ada orang-orang miskin meminta-minta, kemudian dia bagi berapa yang dia ada. Masya-Allah. Kata Syekh Muhammad Ali Asy-Syanqiti tadi, dia berani sebab apa? Dia berani keluarkan duit dia kerana dia tahu Allah akan pulangkan semula. Masya-Allah, kan? Kalau orang yang tak yakin, tak berani kan, dia kata, ya ke Allah akan pulangkan semula, ya ke Allah akan bagi, dia tak akan berani. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia akan berkira-kira, kalau saya bagi nanti kuranglah duit saya. Dia takut nak keluar. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dikatakan orang yang bakhil, dia ada sifat takut-takut, dia takut kurang. Sedangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa-apa saja yang kalian infak keluar, kan? Fahuwa yukhlifu, Allah akan kembalikan untuk kamu. Ya? Allah akan bagi pulangan kepada kamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, ada satu kisah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seorang hamba Allah. Baru-baru ni lah, sebelum PKP yang panjang tu, dalam 2-3 bulan lepas lah, ya. 2-3 bulan lepas, tak ada silap saya jumpa dengan seorang hamba Allah ni lah. Ya, dia sebenarnya dia ada kedai, dan dekat Melaka tu dia ada dalam 4 ataupun 5 cawangan kedai dia. Tapi masya-Allah, nak jadikan cerita, dia bagi tahu pada saya macam mana mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu rezeki dia. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezeki dia. Seorang sahabat saya, ya, dia ajak abang ni. Dia kata, kebetulan waktu tu Ramadan, ya, kata nak masuk Ramadan, dia kata, jom kita bagi satu masjid ni bekalan untuk orang buka puasa, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang ketika itu hanya ada motor je, dia boleh tergerak, Allah gerakkan hati dia. Saya tanya detail sebab saya nak tahu macam mana perjalanan cerita dia. Dia kata dia pinjam kereta orang, beli air mineral, letak dekat masjid. Waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tanya kat dia, tak ada teragak-agak ke kan? Sebab waktu tu dia bukannya senang, ya. Dia kata tak tahulah. Saya bila orang ajak, saya terus buat. Ya. Allah nak pulangkan macam mana, wallahu alam. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang dah ajak saya, dia kata, jomlah kita bagi orang buka puasa. Waktu tu saya fikir, saya nak belikan air mineral, beli berkarton-karton, saya letak. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia nak berniaga lama-lama.
Tapi sejak daripada dia buat macam tu, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lariskan perniagaan dia daripada 1 kedai kepada 2 kedai, kepada 3 kedai, kepada 4, kepada 5, Masya Allah. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, sebab dia dah rapat, dia dah mula bercerita, oh dulu saya macam ni, dulu saya naik motor, dulu saya tanya dia, ya, macam mana dia boleh jadi macam tu. Dia kata bila kita dah mula bersedekah, ya, jangan fikir apa-apa, ya, jangan fikir apa-apa kalau sedekah aku dapat ni, aku dapat tu, tak, ya, sedekah saja, infak saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan daripada, ya, daripada penjuru-penjuru yang lain. Tak tahu kat sini Allah bagi rezeki, kat sini Allah bagi rezeki, Masya Allah. Sehingga kan tuan-tuan bang dirahmati Allah, mulai daripada tahun tu dia tiap-tiap tahun dia jadi sponsor, bagi buka puasa, qiyamul lail, bagi makan sahur, Masya Allah. Ya, jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, yang saya nak kaitkan dengan kata-kata tadi itu, dia boleh berani untuk bertindak, dia buat dulu, ya. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak pulangkan tu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana Allah nak senangkan kita semula, macam mana Allah nak bagi pulangan kepada kita, itu terpulang pada Allah. Tapi kita kena pegang satu perkara, tak ada satu apa-apa pun yang kita bila kita keluarkan ke jalan Allah, Allah tak pulang. Tak ada. Sedangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan kata kita keluarkan sedekah, kita infak, kita keluarkan Allah tak pulang, tak. Bahkan kalau kita doa saja, ya Allah, murahkanlah rezeki saya ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan Allah malu kepada hambanya kalau hamba dia dah meminta Allah tak bagi apa-apa. Allah malu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini kan pula kalau kita ikhlas berinfak ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berpegang kepada prinsip bila kita keluarkan ke jalan Allah, dia takkan kurang. Pegang yang tu dulu. Kalau kita infak RM5, RM10 ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia takkan kurang. Yang tu kita fikir dulu. Kita pegang kepada yang tu dulu. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datangkanlah dengan jalan-jalan yang lain, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini adalah amalan-amalan, golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sengaja wujudkan. Kita tahu huwal ghani, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya. Allah maha kaya. Bukan bumi ini saja milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 7 petala langit, ya, 7 petala bumi, semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh jadikan semua orang kaya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya, Allah boleh jadikan semua orang kaya. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujudkan, kalau Allah kaya, kenapa ada orang fakir? Kalau Allah maha kaya, kenapa ada orang miskin, ya? Kenapa ada anak-anak yatim? Boleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupkan semua orang ni sama je. Umur dia 70 tahun baru meninggal. Sempat ada anak dah besar, semua dah kahwin, dah ada menantu, ada cucu, baru kita meninggal, ya. Allah boleh. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada saja yang anak baru lahir, ibunya meninggal. Anaknya baru lahir, ayahnya meninggal. Lalu jadilah anak tu anak yatim, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan golongan ini asbab orang-orang lain masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan wujudnya golongan-golongan ini pertama untuk kita syukur, ya. Pertama untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, mak ayah saya ada lagi, alhamdulillah, anak-anak saya pun ada lagi, alhamdulillah, ni pun ada, alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kemudian bila kita tengok ada orang, ya kesian dia, ya kesiannya dia, ya Allah kesian dia. Jadi bila kesian, maka kita akan kongsikan kepada dia, ya. Sebab itu tuan-tuan bang dirahmati Allah, di antara amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih Rasulullah suka amalan ni lebih daripada beriktikaf di Masjid Nabawi, iaitu mengiringi seseorang dalam menunaikan hajat dia, ya. Kalau ada orang, ya, dalam kesusahan lalu minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantu, baginda akan cuba tunaikan
dan amalan menunaikan hajat orang lain tu lebih baginda sallallahu alaihi wasallam suka beriktikaf daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Masya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak tunjukkan wujudnya orang-orang yang berhajat. Ya, wujudnya orang tu dia berhajat kepada kita adalah satu nikmat kepada kita. Dia kebaikan kepada kita. Ya, kerana mereka itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, apa amalan mereka? Apa amalan yang membuatkan mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Antaranya masa di dunia dahulu mereka bagi makan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara spesifik siapa golongan tu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan. Mereka dekat dunia dahulu bagi makan kepada orang-orang miskin. Ya, bagi makan kepada orang-orang miskin. Masya-Allah. Bagi makan ni dia luaslah. Kita bagi dia duit, dia boleh beli makanan, itu pun bagi makan juga. Ya, kita beli makanan, kita bagi dekat rumah dia, dia makan, itu pun bagi makan juga. Ataupun kita bagi bahan mentah, bagi beras, bagi sardin, bagi telur, bagi kicap, itu pun bagi makan juga. Masya-Allah. Dan kita nampak benda tu lebih giat dilakukan dalam tempoh PKP ni, Masya-Allah. NGO merata-rata yang sini bagi makan, sana bagi makan dan sebagainya, Masya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, miskinan. Yang kedua, yatiman dan anak yatim. Anak yatim ni kenapa dijaga kan? Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana mereka tu tak ada pembela. Mereka tak ada orang-orang nak bela, ya, melainkanlah kalau ada orang yang jaga kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kematian ayah dia, tak ada siapa-siapa yang nak bela dia. Lainlah kalau dia ada abang-abang ke yang besar-besar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, anak yang yatim tu tak ada siapa yang pembelanya, tak ada siapa yang menyaranya. Lebih-lebih lagi macam dulu-dululah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, di mana wanita mereka tak bekerja. Ya, jadi mereka berharap daripada sumber pendapatan suami saja. Bila suami dah meninggal dunia, keluarga pun tak ada sumber pendapatan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang yang bagi makan, ada orang bagi minum, ada orang bagi pakaian, masya-Allah. Kan? Wa asira, dan asira ni adalah tawanan perang, ya. Bukanlah bila dapat tawanan perang tu seksa mereka, tetapi tetap bagi makan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam ayat yang lain, ya, tu nak bagi tahu, ya, bahawa wujudnya golongan ni kerana kita bagi makan kepada mereka. Dengan kita bagi makan kepada mereka, insya-Allah menjadi asbab kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah baca surah Al-Insan, baca surah Al-Insan, surah Al-Insan tu adalah perkara ghaib, perkara akan datang, cerita tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalannya dia bagi tahu nak buat tu dekat dunia. Ya, amalan tu kita lakukan ketika kita masih hidup. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, ada harta nak infak pada siapa? Masya-Allah, kan? Ada harta nak infak pada siapa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat jawapan direct daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul, kamu jawab macam ni. Ini skema jawapannya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ya, maka kamu bila infak, kamu berikan kepada kedua orang tua kamu, itu yang paling afdal, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua ni banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan kedua orang tua buat baik pada mereka. Ya, senangkan mereka, Allah senangkan kamu. Kayakan mereka, Allah kayakan kamu. Gembirakan mereka, Allah gembirakan kamu. Masya-Allah. Macam tu sekali dekat dunia lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sedangkan kebaikan-kebaikan, kegembiraan, kebahagiaan yang kita buat kepada kedua orang tua kita, ada ganjarannya dekat akhirat nanti. Ya, tapi yang istimewanya
berbuat baik kepada kedua orang tua, ibarat kita katalah, ya, ganjaran dia cash. Ya. Kan biasa kita dengar kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam orang kalau kat Mekah, kat Madinah kan, ya, kalau kita niat tu Allah bagi cash kan. Kalau kita buat jahat tu Allah bagi cash. Macam itulah. Maksud cash tu cepatlah balasannya. Begitulah juga kalau kita buat baik kepada kedua orang tua tu, cepat balasan dia kita nampak dekat dunia ni, ya. Min khairi falil walidaini wal aqrabin. Prioriti yang kedua, keutamaan yang kedua, lepas dah buat baik, dah infak pada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada family, kepada keluarga, kaum kerabat kita, adik-beradik kita, ya? Infak pada mereka, bagi hadiah pada mereka. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Tak lari golongan ni, ya. Duit kita tak boleh lari, akan sampai, kena sampai juga. Wal yatama wal masakin, anak-anak yang yatim dan orang-orang yang miskin. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, qarribil masakin, ya, qarribil masakin, ya, kamu dekatilah, ya, kamu dekatilah orang-orang miskin, ya, sayangilah mereka, kerana kelak kamu akan dekat dengan Allah pada hari kiamat, ya. Ya, jadi hubbil masakin wa qarribihim, kamu sayangi orang-orang miskin dan dekati mereka. Dalam erti kata yang lain, kita cari mereka, kita tolong mereka, sayang mereka dan dekati mereka, ya. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kamu pada hari kiamat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada doa, iaitu Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang miskin. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada kamu fi'lal khairat, kami boleh buat yang baik-baik, wa tarkal munkarat, dan kami tinggalkan yang buruk-buruk, yang dosa-dosa, yang jahat-jahat, wa hubbal masakin, dan sayang kepada orang-orang miskin. Masya Allah, ya. Dalam satu riwayat disebutkan Allah ajar Rasulullah untuk baca doa tu. Maksudnya Allah mengajar Rasulullah supaya meminta ada perasaan cinta kepada orang miskin. Jadi dalam surah Al-Balad kita belajar bahawa di antara amalan-amalan yang besar ganjarannya di sisi Allah adalah mendekati orang-orang miskin dan juga mendekati anak-anak yatim. Cuma anak yatim ni para ulama sebut ada anak yatim yang, tapi majoriti lah, ya, anak yatim yang susah kan, yang perlukan bantuan, tapi tidak dinafikan ada anak yatim yang senang. Ada anak yatim yang daripada keluarga kaya, ayah dia meninggal, macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetapi golongan ini janganlah kita terlepas pandang tentang mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan thumma. Lepas tu apa lagi kebaikan-kebaikan yang kena buat? Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Selain daripada itu, ia tidak pula menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Kita berhenti sebentar lah untuk azan kan. Lepas kita sambung sikit lagi ayat. Ada lagi 2 ayat saja, 3 ayat saja.
Allah Akbar. La haula wala quwwata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi sedikit di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan amalan-amalan tadi, ingat 4 perkara tadi, memerdekakan hamba, kemudian memberi makan kepada orang yang dalam kelaparan, ya, menyara anak-anak yatim dan memberi dan membantu orang-orang yang miskin. Kemudian ditutup dengan ayat thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, selain daripada itu mereka juga menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Dan berpesan-pesan kepada sabar dan berpesan dengan kasih sayang. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan-amalan itu hanya akan diterima dengan syarat seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa iman, ya, seorang yang tidak beriman kepada Allah, seorang yang tidak mengucapkan syahadah, maka kebaikan-kebaikan dia akan dapat balasannya di dunia tetapi tidak ada apa-apa balasan di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk memastikan bahawa amalan-amalan yang kita lakukan tadi, orang miskin kita bantu, anak-anak yatim pun kita bantu, orang-orang dalam kelaparan kita bagi makan, masya-Allah, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran kepada kita. Allah tidak akan sia-siakan kita, Allah akan bagi pulangan kepada kita. Yakin, beriman, ya. Kerana itu janji Allah Subhanahu wa taala. Di situlah letaknya keberanian dalam jiwa dia. Dia berani infak, maka dia akan terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masa yang sama juga dia berpesan-pesan kepada kesabaran, ya. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh jadi saja dalam kita berinfak ada ujian-ujian yang mendatang, ya. Contohlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita kena fikir, kalau kita nak memberi, cuba berikan yang terbaik. Ya, kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita bawa anak yatim ataupun anak orang miskin pergi beli baju sekolah, ya, kita bawa dia pergi satu kedai, contoh shopping kompleks ke, kita tanyalah contoh, ya, sebagaimana kita sukakan anak kita kan,
Cik, tolong carikan jenama yang bagus, yang tahan lama. Kita tanya macam tu kan, ya. Kita juga bila bawa anak yatim ataupun orang miskin ni beli, sama. Cik, tolong bagikan dia, carikan dia saiz baju dia, pilih yang bagus-bagus, ya. Pilih yang berkualiti. Saya nak beli. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kadang-kadang mungkin yang dengar kuliah tu kita, contoh sajalah ya, ni buat gambaran sajalah. Bila kita kita dah bayar, kita dah belikan, kemudian kita dah bayar harga contoh 300 400. Contoh isteri kita tanya, ya, berapa tadi belikan untuk anak yatim tadi tu? Dalam 400 je. Masya-Allah, ya. Mana mahal sangat. Ya, kita ambil yang bagus-bagus. Lah anak yatim tak payahlah yang bagus-bagus sangat, bagi yang cukup-cukup dia boleh pergi sekolah, okey lah. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kadang-kadang dalam melakukan kebaikan ada juga ujian-ujian. Jadi sabar. Itu kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, bagi tahu pada isteri contohnya, sebagaimana masa saya beli untuk dia, dia pilih, dia gembira. Dia gembira, dia happy. Dia dapat beli apa yang dia suka. Kasut pun jenis yang ada gambar kartun lah yang dia suka. Dia happy. Bila kita boleh buat dia gembira, Allah akan buat kita gembira. Masya Allah. Ya, kalau kita gembirakan orang lain, Allah akan gembirakan kita. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, sabar. Pesan pada sabar. Tak apa. Kita keluarkan 400 hari ini, insya-Allah Allah akan pulangkan macam mana nanti Allah akan pulangkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, berpesan-pesan kepada kesabaran, berpesan-pesan dengan kasih sayang. Ya, kata abang ni kenapa nak habiskan duit belanja untuk orang lain, keluarga orang lain, anak yatim lah, itulah orang miskin lah. Pesan, ya, sabar dan berkasih sayang. Kita sayang pada mereka, Allah sayang pada kita. Ya, kalau dekat dunia kita sayang pada mereka, di akhirat nanti Allah akan sayang kepada kita dengan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang, kasih sayang, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ulaika ashabul maimanah. Hebat ayat ni, hebat tuan-tuan bang dirahmati Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ketahuilah bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amalan yang tadi tu, yang tinggi darajatnya di sisi Allah, mereka lah golongan pihak kanan. Mereka golongan yang kanan yang akan beroleh syurga. Tuan-tuan bang dirahmati Allah, Syekh As-Sa'di, ya, Abdul Rahman As-Sa'di, dia kata dalam tafsir dia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita boleh buat amalan-amalan tu, kita tergerak, kalau orang miskin, rasa nak tolong lah. Bukan rasa sajalah, kita rasa nak tolong dan kita tolong. Bila anak yatim, kita dengar dekat kampung kita, kat jiran kita ada anak yatim, kesianlah. Tapi bukan kesian saja, kita kata dah beli baju sekolah belum, dah beli beg sekolah belum, dah beli kasut sekolah belum. Okey, jom kita beli. Bila ada perasaan tu tuan-tuan bang dirahmati Allah, kata Syekh As-Sa'di bahawa itu alamatus sa'adah. Itu tanda-tanda kebahagiaan kamu akan dapat di akhirat nanti. Ya, sebab ashabul maiman, ashabul yamin ni, golongan kanan ni adalah golongan syurga. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati dia, bukan hati saja, bukan kesianlah, nak ni lah, niat-niat saja tak jadilah. Dia niat dan dia buat. Ya, dia niat dan dia buat. Maka tuan-tuan bang dirahmati Allah, yang dia niat, dia kesian, dia nak tolong orang, dia bantu orang tu, itu adalah petanda-petanda kebahagiaan dia di akhirat nanti. Itu Masya Allah lah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Jadi kalau kita selama ni ada jaga anak yatim ke, ataupun menyara, atau hantar beras, hantar apa-apa, teruskan tuan-tuan bang dirahmati Allah. Happy dengan amalan tu, sebab itu petanda-tanda kita akan happy di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada penghujung ayat ini, walladzina kafaru biayatina, dan sebaliknya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan kami, merekalah golongan pihak kiri. Maksudnya mereka tak percayalah. Ya ke kalau kita buat baik Allah akan balas baik? Ya ke kalau kita tolong orang miskin Allah akan bagi kita ke syurga? Ya ke kalau kita tolong anak yatim Allah akan mudahkan kita di akhir? Ya ke? Macam dia tanya dia macam ya ke, tak percaya, langsung tak buat apa-apa. Orang miskin pun tak tolong, anak yatim pun tak bantu, apa pun tak buat, kan? Dan ini termasuklah orang-orang yang kafir.
tak percaya tentang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala gantikan, maka mereka adalah golongan-golongan yang kiri. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, alaihim narum mu'sadah, mereka ditimpakan azab seksa neraka yang ditutup rapat supaya kuat bakarannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah surah Al-Balad yang menyebutkan ada beberapa golongan yang sengaja Allah wujudkan mereka dekat dunia, bahkan Allah sengaja letakkan mereka ada di sekeliling kita supaya kita muhasabah, berbuat baik dengan mereka, bantu seadanya, bantu sekadar yang termampu, dan bergembira dengan amalan itu, kerana mudah-mudahan itulah petanda-petanda Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita, Allah sayang pada kita, dan Allah akan tempatkan kita di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, demikianlah penghujung surah Al-Balad. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung surah berikutnya, iaitu suratul Fajr insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah. Saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.